Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video kali ini saya nak bicara tentang tips pemakanan ketika sahur dan salah faham yang orang salah tanggapi tentang sahur ni. Okey, kita pergi dahulu. Apa itu sahur? Sahur ialah kita makan di awal pagi sebelum masuknya waktu subuh, yang mana waktu kita berpuasa. Okey, berdasarkan definisi tersebut, Nabi SAW menyarankan untuk kita melewatkan sahur, yang mana baginda bersabda, umatku akan sentiasa berada dalam kebaikan jika mereka melewatkan sahur dan mereka mempercepatkan berbuka, ataupun kama qala Nabi SAW lah. Hadis riwayat Ahmad dengan isnad hasan. Disarankan kita untuk melewatkan sahur. Nabi SAW bersahur. Berapakah tempoh jarak baginda antara Nabi bersahur dan juga waktu subuh? Menurut Zaid, menurut sahabat Nabi, Nabi bersahur jarak tu sekadar bacaan 50 ayat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menghuraikan bahawa bacaan 50 ayat tu dalam kadar sederhana, tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan bacaan tu. Jadi kita boleh katakan Nabi bersahur dalam 10 ke 15 minit sebelum masuknya waktu subuh. Itu kadar tempoh waktu yang baginda bersahur. Sesetengah orang dia salah faham, dia ingat makan tengah malam pun dah dikira bersahur, ataupun makan pukul 2-3 pagi. Sebab ada setengah orang dia malas nak bangun sahur, jadi dia makan siap-siap, makan berat tapi di tengah malam ataupun di awal pagi pukul 2 atau ke 3 pagi. Jadi orang yang melakukan sebegini dia tidak bersahur lah. Dia tidak mengikut sunnah baginda, yang mana baginda mensunnahkan melewatkan sahur. Jadi orang macam ni dia tidak mengamalkan sunnah lah. Sebaiknya kita tidur awal dan kita cuba bangun awal untuk bersahur lah. Kalau kita dah habis bersahur dan masih ada waktu sebelum subuh, kita amalkan untuk bersolat tahajud ataupun solat-solat sunat yang lain. Dan kita juga digalakkan beristighfar. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebut wabil ashari yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka ini beristighfar. Jadi itu pembukaan lah. Bukan saya nak berceramah tentang sahur tapi itu pembukaan tentang apa itu waktu sahur lah. Kita pergi kepada tips pemakanan lah, yang mana saya rasa majoriti pun dah amalkan, sebab kita pun dah berpuasa beberapa hari dah kan. Cumanya kita nak recap balik, ataupun mungkin ada yang terlepas pandangan. Yang pertamanya, dalam pemakanan kita ni perlu ada sumber karbohidrat lah. Itu confirm lah, orang Melayu kita selalunya makan nasi. So nasi adalah sumber karbohidrat kita. Mungkin setengah orang dia tak makan nasi, dia makan roti, ataupun dia malas nak masak semua ni, dia makan oat, dia bancur oat, ataupun dia makan biji-biji yang lain lah. Jadi tak apa, itu semua selera masing-masing. Yang penting ada sumber karbohidrat yang penting untuk badan kita, kerana ia membekalkan tenaga untuk seharian kita berpuasa. Okey. Yang kedua ialah sumber protein. Protein ni sangat penting untuk nak bagi kita kenyang, dan protein ni dia lambat nak hadam, so dia bagi kita kekenyangan tu lebih lama lah. Contohnya kita makan telur, kita makan ikan, kita makan ayam, mungkin bahagian dada, dan kita makan daging dan kekacang, dan banyak lagi lah sumber protein yang lain. Jadi sumber protein ni penting untuk bagi kita kenyang. Dan kalau kita contoh kita workout dan kita tear masa kita koyak, maka protein penting untuk dia nak repair balik muscle kita yang kita dah workout dan koyakkan tu. Okey. Yang ketiga ialah sumber serat. Serat ni senang kata sayur dan buah-buahan lah, yang mana serat ni penting untuk nak bagi badan kita mudah untuk penghadaman. Yang kita makan tadi, kalau kita kurang sayur dan kurang buah, barangkali kita mungkin kena sembelit lah, susah nak buang makanan yang dah dihadam tu. Dan serat ataupun buah-buahan dan sayuran ni membekalkan vitamin dan mineral yang sangat bagus dan diperlukan untuk badan lah. Contohnya kita makan kurma. Kurma ni walaupun berbuka sunnah, tapi bersahur pun sunnah juga makan kurma. Dan juga sayur-sayur lain seperti brokoli, bayam, ubi dan buah-buahan apple, tembikai. Ini semua serat yang sangat baik untuk membantu badan kita menghadam makanan-makanan yang kita makan tadi. Yang keempat ialah minum air. Tapi jangan terlalu banyak minum air. Cukuplah 2 ke 3 gelas ketika waktu bersahur. Kalau kita minum terlalu banyak air, kita akan cepat buang. Maksudnya kita akan cepat nak singkirkan air.
Jadi badan kita akan kurang kandungan air ketika kita berpuasa. Jadi jangan terlalu banyak minum air. Just 2 ke 3 gelas sudah mencukupi untuk waktu kita bersahur. Yang kelima ialah elakkan makanan yang tinggi kandungan garam. Sebab apa? Sebab garam ni akan dehydrate badan kita. Garam ni akan serap air dan dia akan mengurangkan kandungan air dengan cepat dalam badan kita. Contohnya makanan seperti murtabak, roti john, ni makanan-makanan yang kat bazar lah ni. Time berbuka okey. Tapi bila kita simpan, kita makan dan sahur, dia tinggi kandungan garam dan akan membuatkan badan kita dehydrate. Martabak, roti john, kemudian makanan yang daripada mi, contohnya mi kari, mi rebus, mi wonton, kemudian tom yum, seafood, dan banyak lagi lah makanan yang tinggi garam ni, telur masin. Ini semua makanan yang kita kena cuba elakkan. Sebab badan kita akan dehydrate cepat bila kita makan makanan yang tinggi garam ni. Yang keenam, elakkan minuman berkafein. Walaupun minuman berkafein ni bagus nak bagi kita hilang mengantuk dan memberi kita kecergasan, tapi kafein ni juga dia akan dehydrate badan kita. Contohnya minuman yang bersifat ada kafein ni, kopi, teh, Nescafe, minuman bergas pun ada kafein. Jadi minuman-minuman macam ni kalau boleh kita cuba elakkanlah. Yang terakhir ialah bersederhana. Okey, makan secukupnya, jangan berlebihan. Minum pun secukupnya, jangan berlebihan. Amalkan pemakanan seimbang, jangan skip sahur, cuba bangun, jangan makan di awal ataupun di tengah malam. Lepas tu kita tidur dan tak bangun-bangun, lepas subuh baru bangun, tak maulah macam tu kan. Kita amalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam kerana dalam sahur ni ada keberkatan. Dan juga sahur ni juga yang membezakan puasa kita dan puasa orang-orang kafir. So pentingnya bersahur ni, pemakanan tu kalau ikut kalori lah kan, kalau nak kira kalori ni dia dalam 400 ke 600 kcal. Tapi tak adalah kita nak measure dan kita makan tu kan. Rajin pula kita nak ukur berapa kalori kita makan kan. Just agak-agak je lah. Seperti mana saya bagi tahu tips-tips tadi, amalkan pemakanan seimbang dan yang mencukupi untuk badan kita berpuasa dari subuh sampai maghrib nanti. Jadi itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda mendapat sesuatu dan bermanfaat. Kalau anda ada apa-apa nak komen, saya jemput untuk komen di bawah. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan, kepada keluarga anda. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe. Okey? Terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.